أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah yang dikasihi ahli-ahli jawatankuasa surau muslimi muslimat, yang mudah-mudahan kita semua sentiasa di dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa di dalam kebaikan, sentiasa di dalam keampunan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung kuliah kita seperti biasa, insya-Allah. Jadi sebelum tu saya nak kita sama-sama hayatilah ayat yang saya baca tadi. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran pada surah Az-Zariyat, surah Az-Zariyat ayat yang ke-56 hingga 58. Dalam ayat ini Allah Ta'ala nak ceritakan tentang tujuan matlamat kita manusia, begitu juga jin lah. Cuma kita kata kita lah manusia, tujuannya dijadikan oleh Allah apa tujuannya. Jadi kalau kita faham yang ni, insya-Allah maka kehidupan kita tidak ada lain lah, kita akan sentiasa nak mengharapkan keampunan, mengharapkan rahmat dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beriman, apabila setelah dia beriman kepada Allah, dia harap hanya satu je lah, iaitu keampunan dan juga keredaan Allah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang yang mendapat keredaan Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala orang panggil mengalu-alukan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Mutmainnah ni jiwa-jiwa yang tenang. Maksudnya orang beriman yang punya nafsu mutmainnah, nafsu dia tenang dah. Nafsu dia dah orang panggil stabil dah. Tak? Dia tak pergi kat tu kau ni dah. Tak? Mana dia fokus. Nafsunya telah diberi ketenangan oleh Allah Ta'ala. Dia boleh taat kepada Allah Ta'ala. Tak? Dia boleh kawal nafsu dia lah, kalau kita kata bahasa mudah lah. Maka Allah Ta'ala kata apa? Farji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu lah kepada Allah dengan keadaan redha dan diredai. Mana kita redha kepada Allah dulu. Dalam kehidupan kita ni kita kena redha Allah. Redha setiap takdir yang didatangkan oleh Allah. Kata-kata ulama, tanda orang yang diredai oleh Allah itu apa dia? Tanda orang yang diredai oleh Allah itu ialah bila seseorang itu redha dengan semua takdir. Takdir bagi dia, bagi atas kita, dia berlaku atas kita lah.
Tu. Dan kemudian Allah Ta'ala akan redha dah dengan kita. Redha. Kemudian bila Allah Ta'ala redha, fadkhulu fi ibadi, masuklah kamu beriman di kalangan hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Ini yang kita nak carilah dah. Yang kita nak belajar dah, nak faham akidah, nak beramal dah, nak baiki sikit dah, nak cari yang ni lah. Mudah-mudahan. Jadi kalau ayat Az-Zariyah tadi Allah Ta'ala sebut tentang tujuan lah. Tujuan kita manusia dijadikan oleh Allah Ta'ala, begitu juga jin, ialah tujuan apa? Illa liya'budun, kecuali tidak aku jadikan jin dan manusia dan malaikat untuk mengabdikan diri. Mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan itulah yang kita duk peganglah dah. Dah amal ibadat kita ni abdikan diri. Pekerjaan kita mengabdikan diri. Apa lagi semua perkara lah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya solatku dah ibadat solatku. Wa nusuki ibadat-ibadat yang lain. Banyak lagi lah. Dah ibadat wajib yang sunat betul tak? Dia kata ibadat lain pun dah. Zakat ke yang wajib dah. Yang sunat sedekah lah, apa ibadat lain lagi lah. Nak masuk korban ni kita ni, korban ke apa semua dah. Wa mahyaya, hidupku, matiku, wa mati lillah, anak Allah. Jadi hal ni yang kita nak mari ingat semua. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing hati kita lah. Jadi insya-Allah kita sambung muka surat yang ke-15, ma'rifah terhadap Allah. Situ ya, betul tak? Betul ke situ? Betul ya? Ma'rifah terhadap Allah situ ya. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa ulumikum fi darainin amin. Kata pengarang kitab ni lah, Tuan Guru Haji Muhammad Khalid bin Haji Ahmad Al-Limbadi, Muhammad Al-Limbadi Al-Kelantani. Kata beliau yang beliau sebut dalam kitab ni lah, ma'rifah. Ma'rifah ni mengenal Allah. Mempunyai beberapa tingkatan tertentu yang suka nak diperjelaskan. Ulama Ihsanuddin atau ulama tasawuf memberi peringatan dalam sebuah syair seperti berikut. Ni kata ulama tasawuf dalam bentuk syair lah. Lakunta fil matlubi bi ghairi talabin farda bi hukmillah walzam amal adaba wa in aqamaka al-hawa at-tab'i fi 'amalin mukhalifin lisyar'i fabadil al-khuruj la tumatil waqta' bi sayfil 'azami kulli ha'il. Saya tak pandai mana syair ni. Tapi kalau belajar ilmu syair ni, cara nak cara nak sebut dia dah memang sedaplah. Dia dah bertengok apa kata ulama tasawuf berkaitan dengan ma'rifatullah ni. Jadi ungkapkan dalam bentuk syair. Ibarat dak syair. Walaupun fi matlubi ghairi talabin. Mafhumnya, termaksudnya semoga apa yang dituntut disuruh ke atasmu, kata kita lah beriman dah, oleh Allah, oleh Tuhanmu dalam syariatnya, dalam syariat perintah Allah sudah memadai. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat dah, yang wajib, yang sunat dah, tuntutan agama tu kita laksanakan, kita buat dah, maka sudah memadai. Moleklah maknanya. Farda bi hukmillah wal zam adaba, sehingga tidak ada lagi yang kamu hendak menuntut meminta daripadanya. Allah Ta'ala beri syariat kita ni, kita buat alhamdulillah dah. Dah cukup dah, lengkap dah syariat dah. Ta'ala perintah pada kita ni cukup lengkap dah syariat. Syariat ni bawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada lagi yang kamu hendak menuntut minta daripada dia.
Dah syariat Tuhan beri ni cukup lengkap dah. Dah ibadat solatnya, zikirnya, puasanya dah. Tak payah minta lah ayat tu kalau buat banyak perkara dah. Untuk kita nak mencapai hubungan kita dengan Allah melalui syariat. Syariat ni kata ulama tasawuf dipanggil jalan luar. Mana wajib buatlah. Wa in aqamaka al-hawa at-tabai, maka rendahkanlah hatimu dengan penuh kerelaan terhadap segala ketentuannya ke atas dirimu serta dengan penuh adab. Ni. Jadi orang yang mencari makrifatullah ni yang pertama sekali dia buat syariat. Kalau dengar syariat. Kalau kita jumpa ada orang ni kata, dia makrifat, dia hakikat. Dah, tapi tak buat syariat, itu bukan makrifat, itu maklipat. Tukar lipat. Betul tak? Dia nak lipat kita, nak bawa ajaran hak sesat tak betul. Dah, dia kata tak payah semayang, dia kata tak payah zikir. Itu salah lah tu, sesat. Betul tak? Jadi kita kena hati-hati lah. Walaupun pakai sebab sah tu tak kira ke tak? Dia jadi nak makrifatullah ni dia buat syariatnya. Nabi pun laksana syariat, betul tak? Kemudian ulama tasawuf kata apa? Maka rendahkanlah hati kamu dengan penuh kerelaan terhadap ketentuannya. Jadi apa yang Allah Taala perintah kita tak? Syariat tadi lah. Kalau kita kata syariat lah tak? Maka kita kena rela. Begitu juga kalau Allah Ta'ala tentukan takdir. Ada baik, ada buruk tak? Nanti kita kena rela. Apa dia ada? Redha. Rela ni makna redha, terima. Nanti kita kata, ini adalah takdirmu ya Allah, aku terima. Ketika sakit, redha. Ketika mari musibah, ujian, redha. Hati kita lah redha. Sebab tu Nabi ajar kepada kita ni kalau boleh baca tiap-tiap hari zikir ni. Zikir apa? Ada hadis Nabi sebut, hadis sahih. Apa dia? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku redha, engkau lah Tuhanku. Apa yang kau datangkan aku redha belaka semua. Betul tak? Baik yang buruk, betul tak? Kita kena sebut zikir supaya hati kita ni sentiasa diajar dah, terlatih redha dengan Allah. Raditu billah, aku redha engkau Tuhanku Allah. Wa bil islami dina, aku redha Islam agamaku. Ni nak kuatkan hati kita, iman kita ni. Nabi ajar. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dan aku redha dah Nabi Muhammad dah Nabi dah utusan Allah. Jadi kena sebut zikir ni pagi 3 kali, petang 3 kali. InsyaAllah untuk kuatkan, kukuhkan iman kita. Dan memang ada hadis lah, banyak hadis, beberapa hadis. Jadi Allah Ta'ala akan kuatkan kita. Waktu zikir-zikir ni menguatkan hati. Antara peranan dia. Hati kita dengan Allah Ta'ala lah. Dan Allah Ta'ala cukupkan hidup kita. Ada hadis sebut, dia baca raditu billahi rabbil alamin Muhammadin nabiyyan wa rasul, lepas subuh ke 3 kali, lepas asar petang 3 kali, Allah cukupkan apa kita kehidupan kita gitu. Nak baca macam mana? Nak baca tiap-tiap hari. Baca. Jadi amalan biar sepati, jadi darah daging kita. Sampai zikir-zikir yang lain lah. Ni. Kemudian dan dengan penuh adab. Dengan penuh adab. Dengan penuh adab lah. Tuhan beri begitu begini ni. Ada kebaikan, hikmah. Kita kena faham begitu. Setiap Tuhan beri ada hikmah. Setiap bala ada hikmah. Setiap musibah ada hikmah. Betul tak? Ada hikmah semua. Sebab tu kita hidup di atas dunia ni, kata ulama, kita hidup atas dunia ni kena ada 4 musim. Kita hidup atas dunia ni kita kena hadapi 4 musim. Musim apa?
Musim panas, musim sejuk, musim bunga, musim sejuk, musim panas, musim bunga, musim sejuk. Tak, bukan tu. Pak musim kata ulama hidup atas dunia ni kena hadapi. Yang pertama musim apa? Musim pujian. Orang puji lah. Betul tak? Yang kedua musim celaan. Hinaan orang tak? Yang ketiga musim bala. Yang keempat musim nikmat. Dia ada gitu. Hadapi belakang. Ada ketika dapat nikmat, ada ketika tu bagi ujian bala, ada ketika tu orang puji, ada ketika orang benci. Empat musim. Jadi empat musim ni kena hadapi setiap orang kita. Jadi kena ada bekalan nak berhadapi empat musim. Apa dia bekalan ni? Ilmu, akidah, tasawuf, ikut dia lah. Orang nak cela nak apa ikut dia lah. Apa penting kita buat ni ikut syariat Allah dan ikut Tuhan berkenan belaka. Orang nak berdeki ikut dia lah nak berdeki. Orang nak sangka buruk ikut dia lah. Kita tak peduli ikut dia. Ada ilmu lah. Kena ada sabar, kena ada syukur. Itu bekalan dia tu. Jadi kemudian wa fi 'amal mukhalif syar'i, jika apa yang ditakdirkan itu sesuai dengan nafsumu. Kata ulama, jika apa yang ditakdirkan itu sesuai dengan nafsumu, perhatikanlah adakah ia menepati syariat. Jika ditentukan tadi sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita tengok dulu. Adakah ada menepati syariat? Pada syariat ni apa dia? Peraturan Allah. Betul ke bercanggah dengan syariat? Kalau betul, teruskan. Kalau tak betul, stop. Kalau rasa molek, teruskan. Kalau rasa tak molek, tinggalkan. Banyaklah contoh. Kalau kita kata nak berkahwin, minta lah. Ni contoh kita syariatnya lah. Nak berkahwin tak? Orang pula mari minta kita tak? Orang pula cari kita tak? Contohlah. Betul tak? Berkahwin molek tak? Syariat molek lah, betul tak? Betul ke tak? Tapi kita nak berkahwin tadi apa tujuan kita? Ikut nafsu kita ke? Ikut apa dia? Tak? Hak kahwin 2, 3, 4 ni lah. Hak 1 tu insyaAllah lah. Tak molek belaka lah. Hak 2, 3 lah. Dia kata ni peluang rezeki ni dah kahwin 2 ikut nafsu apa tak? Kahwin tujuan apa? Jual kita nak apa? Jawab sendirilah, masing-masing tak sama. Betul tak? Kalau ada kalau ikut nafsu, biar tak sah. Tak payah rosak. Apa? Takut kita kahwin nanti tak? Banyak. Betul. Dari segi keadilan kita buat macam mana betul kau tak betul. Tak. Kalau ikut nafsu nak kahwin belaka. Tu pesanan ulama ya. Banyak lagi lah tu ringkas dia tu. Fabadir khuruja ila tumatil, kerana jika tidak menepati syariat hendaklah kamu cepat-cepat menolaknya. Kalau tentang syariat boleh merosakkan kita, tak merosakkan apa? Iman lah. Maka tinggalkan. Tak, contohnya tadilah kalau kerana ikut nafsu. Tak. Kalau boleh merosakkan iman kita tak. Waqta' bisayfil azim kull halil, dan iaitu engkau potong dengan pedang keazamanmu sehingga putus kesemuanya untuk mendapatkan keredaan Allah. Tak, kalau boleh tinggalkanlah benda kalau ikut nafsu tadi. Tak. Kenapa? Semata-mata nak mendapat keredaan Allah. Tak. Supaya kita ni tidak rosak kita hubungan dengan Allah, betul tak? Tidak menjadi dosa kalau segi syariat, betul tak? Tidak menjadi lalai dan sebagainya lah. Lepas tu kalau kita ambil contoh ulama tasawuf, perempuan siapa? Rabi'atul Adawiyah. Kita ada tak? Kalau kita baca kisah Rabi'atul Adawiyah, tak, dia tak kahwin, betul tak? Sampai ke mati tak kahwin dia, walaupun orang main nak meminang dia.
Orang nak meminang dia bukan jalan-jalan tak. Antaranya Imam Hasan Al-Basri. Ya Masya Allah. Semayang 300 rakaat sehari. Sunat. Main sunat. Dah. Lagi. Dah. Panjang kisah dia lah. Dah. Sampai tak kahwin. Walaupun syariat berkahwin tu. Nabi berkahwin tak. Tapi bagi dia lah. Okay, dia sibuk dengan ibadat dengan Allah. Betul tak? Dia takut rosak, dia tak kahwin. Tapi kita ni dajah kahwin kita ni. Kita ni pikat kena berkahwin. Baru sempurna iman, betul tak? Pikat kita ni. Pikat dia tak apalah. Siapa lagi? Imam Nawawi tak kahwin. Sampai ke mati sibuk. Umur mati meninggal, riwayat kata umur 40-an. Awal 40-an. Kenapa sibuk menulis kitab? Nulis kitab, sibuk menyampaikan ilmu. Siapa diriwayatkan anak murid dia tolong suak makan, ambil ni suak. Tak sempat nak makan. Allahu Akbar. Orang ini sampai tak sempat nak mengaji kitab. Betul tak? Allahu Rabbi. Kalau kita tunggu masa kita nak untuk ilmu, tak ada. Kita kena cari masa kosong untuk cari ilmu. Ya, tu contoh-contoh lah. Betul tak? Orang yang berikat martabatnya hanya sisi Allah Ta'ala lah, kalau segi tasawuf tadi. Tapi ada juga ulama yang berkahwin. Macam-macam cara ni lah. Keadaan lah. Betul tak? Walaupun ulama tasawuf ada berkahwin. Betul tak? Imam Syafi'i berkahwin ke tak? Berkahwin. Betul tak? Boleh. Habis itu. Jadi dari segi nak mencapai cari ma'rifatullah ni, ma'rifatullah makna kita nak cari ma'rifatullah dengan belajar ilmu akidah, faham sifat 20, kenal sifat-sifat Allah. Tak, kemudian kita mujahadah, muraqabah. Tak. Maka kita kena bermula dengan syariat tu lah. Kena jaga betul-betul. Tak, barulah pergi kepada seterusnya. Di samping tu ni tak mengaku ma'rifatullah hakikat dah, syariat tak tahu mana. Allahu Akbar. Habis itu dulu, kemudian sambung ringkas itu. Beberapa sifat hati yang harus difahami. Kalau nak cerita tadi, cerita Abu Rabitah Adawiyah ni lah hebat. Dia tanya tak, mu tahu ke apa aku tak, dia tanya berapa syarat. Kalau nak meminang aku tak, nak jadikan aku cala lah, kita tak. Rabi'atul Adawiyah kata apa, mu tahu tak, taruh soalan lah dia bagi tahu pada orang nak datang nak minang dia tu. Mu tahu tak kalau dah aku dalam kubur dia, dalam kubur nanti mana tak, kalau kita kata mana tahu, tengok kuatnya tak. Tak, hubungan tak seorang ahli sufi seperti Rabi'atul Adawiyah, tak asyik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak mencapai makam mahabbah, kasih sayang dengan Allah. Jadi kita pun tak capai tahap tu tak apalah, sikit-sikit. Tak, kita dah tahu sifat Allah ni memberi rezeki, tak betul-betul Tuhan beri ke kita. Tak, kita buat salah, buat dosa, buat maksiat. Tak. Habis tu Allah beri juga pada kita. Tak. Tak. Rahmat Allah Taala dah. Orang panggil apa? Pada umat Islam ni dah. Maka kita tak bersyukur lagi. Tak. Tak. Dengan nikmat-nikmat yang Allah Taala beri. Tak, patut kita bersyukur. Tak. Patut kita rasa ya Allah, kaulah Tuhanku ya Allah. Tak. Rasa kasih. Tak. Bergantung dengan Allah. Jadi matlamat kita belajar ilmu akidah ni nak pergi ke situ lah. Nak kepada hasil kita dah. Sampai kepada hasil kita. Kepada apa dah? Hubungan kita dengan Allah Ta'ala dari segi apa dah? Tak. Kita sahur dari segi adat kita dan sebagainya. Kemudian kita sambung. Beberapa sifat hati yang harus difahami. Ini kita faham juga bab ni. Sebab dalam masalah berbahasa akidah ni kita nak faham kita ni
Kena capai hok mana. Itu ulama bahas. Dan kita nak tahu kita ni duduk pada tahap mana. Kalau tahap syak, tahap zon, tahap waham, boleh ke tak boleh? Betul tak? Bukan nak nilau diri kita lah. Okay. Sifat hati yang harus dipahami. Yang pertama jahil, yang kedua waham, yang ketiga syak, yang keempat zon, yang kelima yakin. Tidaklah memadai pegangan i'tiqad seseorang itu dalam masalah ma'rifatullah, dalam masalah nak mengenal Allah, melainkan dengan kena capai martabat yakin, ataupun dipanggil jazam. Samalah jazam dengan yakin tu. Dan zon, paling tidak zon yang kuat, sehingga tidak mempunyai rasa syak. Tidak punya rasa syak, tak ada. Syak apa dia? Ragu-ragu, tak ada dalam hati kita. Bak Allah, bak ketuhanan tak boleh ragu-ragu sedikit pun. Bak Tuhan yang memberi rezeki, ragu-ragu. Ya Allah, betul tak? Tak boleh. Bak sifat-sifat Allah kena yakin. Tidak boleh rasa syak, tidak boleh waham. Waham apa? Keliru. Keliru. Keliru tentang Allah. Macam duk kata Allah di langit, Allah di aras, tu keliru tu. Keliru tu. I'tiqad yang keliru. Betul tak? Dia keliru. Dia tak faham ilmu akidah. Yang dibawa oleh ahli sunnah wal jamaah. Dia bawa oleh imam-imam muktabar, dia tak faham. Dia keliru. Keliru tak boleh. Jadi tidak boleh rasa syak dan waham di dalam hatinya. Hati sesekali, tak boleh, sikit pun tak boleh. Jangan. Bahaya. Ni akidah ni. Sebagaimana dalam masalah hukum fiqh. Dalam masalah fiqh sendiri pun, hukum hakam fiqh, iaitu tidak memandai melainkan dengan yakin dan zon yang kuat. Dalam masalah hukum fiqh pun kita kena yakin dan zon yang kuat, bahawa hukum tersebut bersandar kepada kitab Allah dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh ragu-ragu. Ni masuk orang bas ke tak lagi boleh? Ada mai orang bas ke bas ke tak dah? Orang masuk azan ke puasa ke tak lagi? Boleh? Ragu-ragu tak boleh. Tak boleh makan. Kalau makan batal puasa. Untuk hukum fiqh. Kena yakin masuk dah. Betul tak? Kalau makan juga, dia kata itu tersilap, tersalah pun batal. Sebab awak tak azan lagi, walaupun 3-4 minit lagi, betul tak? Orang salah azan ke apa, batal puasa, kena qada balik. Tak boleh. Kalau terlupa salah makan, salah minum, tu tak batal, terlupa. Betul ke tak? Pukul apa? Pukul 8 pagi hari Ramadan pertama, kadang-kadang tak ingat dah. Terlupa pergi minum air dapur. Tu terlupa memang tak batal. Tersalah batal. Tu kena mengaji fiqh lain pula dah tu. Betul tak? Tengok anak bola. Baru ni tengok anak bola duk biasa nak. Dah tengok anak bola dah. Bila nampak anak bola yakin. Tidak syak dah, tak ada. Tidak zon, tak ada zon. Bila tengok anak bola ru'yah. Nampak anak bola. Tak. Panggil dalil yang kuat. Qat'i. Zon. Bukan zon. Yakin lah. Maka kena raya. Tak boleh. Tak payah nak kira. Tak ada kira. Kena, dari nampak bola, waktu nombor 1 dulu. Sebab tu kita raya. Mak orang panggil terkejut tu. Tak nampak anak bola. Betul ke tak? Sebelum ni mungkin tak nampak. Tahun-tahun sebelum tu. Okay. Sikit ukur fiqh tak? Kena gitu juga. Jadi masalah akidah, sifat hati kita, kita kena faham tak duduk di mana. Okey, pertama jahil. Kita habis itu ya. Jahil maksudnya akal dan hatinya seseorang itu kosong daripada pengetahuan tentang suatu, kosong, tak tahu. Tak tahu tentang Allah. Dia panggil jahil lah. Jahil tentang akidah dia panggil. Allah wujud, Allah ada ke? Tak tahu. Sudah. Jangan. Tak tahu gitu tu. Tak lepas kita tu. Duduk dalam keadaan dosa lah, sebab wajib tahu.
Dah. Allah bersifat kuasa kedua ke? Tak tahu kau Ya kau? Ya kau memang jahil. Wajib belajar Allahu Akbar. Dah. Mana jahil dalam akidah ni tak selamat. Dah, dalam bab apa pun tak selamat. Kita jahil dalam bab fiqh nak sembahyang macam mana tak kerti. Pergi belajar. Akidah nak buat jahil, pergi belajar. Belajar faham sikit dah. Tak. Jadi bila hati akal seseorang itu kosong daripada ilmu pengetahuan tentang suatu, tentang mana jahil kalau berakidah, tentang akidah lah. Dia tak tahu apa benda, maka masuk dia kategori sifat hati dia jahil. Waliyazubillah. Tak. Kita alhamdulillah belajar dah. Belajar ni pun kadang-kadang tak. Ingat tak ingat. Nak belajar berapa 20 tahun dulu, 30 tahun dulu. Belajar pula, tak apalah. Supaya kita dalam keadaan tahu. Ingat balik dah. Jangan kita belajar lagi. Lepas tu kalau belajar pondok dulu dah, ulah kitab. Kitab sama kadang-kadang 3-4 kali ulah. Berapa tu guru baca sekali, kali hatam. Bila guru baca kali kedua, mendalam lagi. Kitab sama, baca kali ketiga lebih dalam uraian dia. Betul tak? Dia tak boleh nak mengaji semua dalam belakang teru. Betul tak? Macam kita mengajar Al-Quran lah contoh dah. Suruh budak mengaji Quran, kita ajar dia. Kita nak tegur, ni salah. Baru tak mengaji dia. Betul tak? Betul tak? Biar dia baca dulu, tak lancar setakat dia boleh. Lepas tu bila dah lancar semua, ajar pula dari segi apa? Makhraj huruf. Dah betul dah makhraj, ajar pula tajwid. Panjang pendek dengung. Ajar hukum 5 dulu. Gitulah maksudnya. Tak apa insya-Allah. Kita dah keadaan belajar, kita dapat ilmu, tahu khususnya tentang ketuhanan lah, tentang akidah ni insya-Allah. Selamat. Sifat hati yang kedua waham. Waham ni apa dia? Maksudnya waham ialah ringan hatinya terhadap sesuatu, sama ada atau tak ada. Waham ni kita terjemah mudah ya, keliru lah. Keliru. Kalau orang Kelantan kata semabu, tahu semabu? Pekan kata apa? Minta maaf. Semabu, tahu semabu? Tahu semabu? Atau Kelantan kata tak tahu paleko. Bahasa lebih mendalam lah gitulah. Semabu ni maknanya keliru lah, keliru. Keliru. Hatinya ringan sesuatu, sama ada tak ada, dia jadi keliru. Jadi dalam bab ketuhanan dia tak boleh keliru. Jangan. Tuhan ada di langit. Betul ke tak? Dia kata, hamba pun tak tahu. Sudah. Hamba tak tahu tu keliru tu. Sepatutnya kita kena jawab, Tuhan tidak di langit. Saya yakin Allah tidak di langit, Allah tidak bertempat. Allah wujud tidak bertempat. Baru tidak keliru. Kalau kata, saya pun tak tahu. Sudah. Tu keliru tu. Mana kita tak tahu dalam hati kita, tak tahu juga lah tu. Dia pegangan kita macam mana? Pegangan kita waham. Jangan. Atau orang tanya lagi, Allah Ta'ala ni ada kaki, ada tangan. Tak tahu sudah. Jawapan tak tahu tu keliru. Apatah lagi kalau kata Tuhan ada tangan, ada kaki, tu lagi keliru. Pegangan itikad keliru. Keliru. Dalam yang keliru tak sah iman dia. Kata ulama ahli sunnah wal jamaah, jumhur. Ini begadap. Dia kena yakin. Tadi. Yang ketiga, sifat hati ialah syak. Kita kenal satu-satu dah, ada 5 jenis sifat hati ni. Yang kelima, syak. Syak dia apa maksudnya? Sama ada berat hatinya tentang suatu. Sama ada atau tak ada. Syak ni maknanya kalau kita jemah bahasa mana syak ni ragu-ragu lah, ragu-ragu. Tapi hati dia berat kepada berat sikit. Hak tadi kau ingat dah. Ni syak ni dia ragu-ragu. Berat hatinya tentang suatu sama ada tak ada. Ni pun berat juga. Kita syak dah.
Nah, ni maknanya sifat-sifat tidak syak. Contohnya, waliyahzubillah syak. Tak dengan rezeki daripada Allah. Jangan. Dah rezeki datang daripada mana? Nah, dia kata daripada majikan. Dah majikan siapa pun? Daripada Allah, daripada siapa? Allah juga. Allah lah. Jadi bab rezeki, bab apa pun tak ada syak. Allah yang memberi rezeki. Allah yang menyembuhkan. Kita kena yakin Allah yang bersifat sempurna. Kalau kita sebut zikir la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, tak? Mana Allah yang bersifat sempurna. Boleh ulama kata maksudnya begitu. Allah yang bersifat sempurna. Sebab Allah Maha sempurna lah, kita bergantung pada Allah. Nak kata manusia kurang macam kita juga, betul tak? Tapi hati kita kena benar-benar bergantung lah. Tapi dia pandai juga jawab. Dia kata apa? Dah, ni usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar tu pun daripada Allah juga, betul ke tak? Dia pandai jawab. Dia kata dia tak payah usaha ikhtiar. Yang jawab begitu. Dah Allah, kalau kita faham akidah kita tak jawab lagu tu, jangan. Dah usaha ikhtiar pun perintah Allah, betul ke tak? Okey. Jadi syak gitu. Okey, yang keempat zon. Kita ringkas jelah ya. Zon maksudnya berat hatinya. Syak tadi sama berat. Ada syak tadi sama berat. Ada tak ada tak? Zon ialah berat hatinya, berat hati seorang lah, tentang sesuatu, sama ada tak ada. Tu zon. Dalam bab fiqh zon lah, tak apa dah zon. Tapi yakin tu nombor satu lah, nombor satu. Zon. Jadi berat hati sesuatu. Zon ni mana kita kata agak-agak berapa peratus? Zon berapa peratus? 70% lah kalau kita kata, kalau beri peratus lah. Mana ke arah ya? Berat hati ke arah hak betul lah. Zon. Ya. Yang kelima adalah yakin. Yang kelima adalah yakin. Yakin maksudnya tetap putus. Tetap mana putus? Tetap ni putus, mana jazam. Di dalam hatinya, hati orang beriman, sama ada atau tidak ada. Dah, tetap. Allah Ta'ala ada. Yakin. Dah, putus, tetap. Yakin sungguh. Allah Ta'ala wujud. Ta'ala kekal. Ta'ala maha mengendaki. Ta'ala berkuasa atas tiap sesuatu, berkuasa. Hati kita tetap yakin, putus. Inilah yang nak dicapai oleh kita semua dalam nak nak mencapai keimanan sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah belajar nantilah sifat 21 kita kenal sifat Allah. Maka kita akan mencapai keyakinan secara ilmu yakin. Dengan ilmu kita belajar sifat 20, kita kenal Allah sifat begini. Tadilah 20 sifat tadi. Maka mudah-mudahan timbul keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila timbul keyakinan Taala, maka dipanggil, inilah ma'rifatullah menurut ulama usuluddin. Sempurna adalah, sah adalah iman kita. Betul tak? Boleh? Selain daripada itu, sambung sikit lagi lah, kita syarah sikit-sikit lah. Selain daripada itu, menurut setengah hukama ni cendekiawan Islam lah, bahawa hati manusia itu terbahagi kepada 4 jenis. Selain daripada 5 tadi yang dibahas dalam kitab ni,
Ada setengah ulama yang lain kata hati manusia itu ada 4 jenis pula. Ya. 4 jenis pula ya. Yang pertama, hati yang tidak berselapuk dengan syak, zon dan waham. Hati yang tidak masuk syak, ragu-ragu, zon, sangkaan, waham, keliru. Kerana mempunyai cahaya iman, nurul iman, iaitu inilah hati setiap orang yang mendapat hidayah Allah, petunjuk. Ini penjelasan lagi lah. Jadi hati orang yang memang ada keyakinan je hati dia tak. Tidak syak, tidak zon, tidak waham. Inilah orang punya cahaya keimanan hati dia. Hati yang mendapat dicampur Allah Ta'ala iman. Nurul iman. Ini orang dapat hidayah. Hidayah Allah. Tak? Seperti siapa? Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tak, orang dapat hidayah Allah. Tak? Siapa lagi? Siapa tabi'i dan imam-imam muktabar lah. Tak? Mereka ni ahli hidayah. Ahli hidayah. Tak, yang kita nak cari hak ni lah. Tak? Kalau ada kurang pun nak beki, nak cari hak ni, nak capai hak ni. Tak? Lepas tu ulama dulu boleh karang kitab. Karang kitab. Dia ahli hidayah. Walaupun dia mengaji banyak, masa dia nak tulis kitab, dia ada kitab 10 ke 20 depan. Tak ada. Dia tulis. Imam-imam dulu. Dia dapat hidayah Allah. Kalau kita fikir dengan akal pun, Allahu Akbar dah. Banyak kitab tulis dah Allah. Orang dapat hidayah. Dan kita boleh hari ni nak lawan orang dapat hidayah Allah. Kita kata tak betul lah ni lah. Allahu Akbar. Jangan main-main. Orang mendapat hidayah tu. Sama juga tutup guru dulu. Allahu Akbar. Lepas tutup guru dulu, ilmu banyak dia bukan ukuran dengan bercakap. Kita hari ni orang awam berguru ilmu orang banyak dengan bercakap. Dia cakap pun semua boleh. Cakap pandai bercakap, tak? Pandai bercerita itu bukan tanda orang alim. Tok guru tak cakap banyak. Ilmu bukan main. Kita awal ini silap. Cakap pandai tersusun atau ni bohong atau alim. Tak, bukan. Bukan begitu ukuran dia. Tak. Jadi hati yang pertama kata ulama, para ulama, hati yang tidak berselapuk dengan syak, zon, waham, kerana punya cahaya iman, Allah Ta'ala berikan, maka inilah hati orang yang mendapat hidayah Allah. Jadi kita doa, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berilah kami hidayah sebagaimana orang telah kamu beri hidayah. Bila dalam doa kunut, dalam semayang antara dua sujud kita baca juga, Allah Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini. Dalam Fatihah pun kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah aku hidayah. Tak? Maka wajib dibaca setiap kali dah, setiap rakaat. Dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi hidayah ni benda yang paling besar. Batu ulama-ulama ada takut dicabut hidayah oleh Allah. Amat-amat takut Allah. Kemudian yang kedua, hati ialah hati yang hitam pekat dengan kegelapan, iaitu hati yang kufur. Hati yang gelak gelemak. Kenapa? Kerana kufur kepada Allah. Seperti hati orang kafir itulah. Itulah. Atau orang yang murtad. Wal'iyahzubillah. Yang ketiga, hati yang terbelenggu dengan kejahilan. Hati yang terbelenggu dengan kejahilan, sifat jahil, iaitu hati orang-orang munafik, golongan yang pembohong atau hipokrit. Berpura-pura. Walaupun manusia tak kenal. Kalau zaman Nabi siapa? Abdullah bin Ubay. Tak, semayang belakang Nabi semua ni, soft pertama lagi tiap-tiap waktu. Tak, Nabi tahu tak dia munafik? Tahu. Allah, sahabat Nabi lain tahu ke tak? Orang lain tak perasan. Tapi siapa masa Sayyidina Umar perasan.
Nabi tahu dah. Sehinggalah Abdullah bin Ubay tadi meninggal. Nabi tahu dah. Tapi kerana orang lain tak tahu. Bila nak pergi sembahyang jenazah, Umar kata, "Wahai Rasulullah, mu tak tahu ke?" Rasulullah kata, "Aku tahu dah." Tapi orang lain tak tahu. Mana pula nampak? Takkan Nabi sombong kan? Tak. Nabi tak pergi sembahyang juga ke tak? Sembahyang juga. Tak takut timbul benda lain sebab orang lain tak tahu. Betul tak? Dan kita gitu ya dah. Tak. Betul tak? Kecuali kita zahir kufur. Itu memang kita tahu, betul tak? Kalau tahu, itu tak boleh lah nak sembahyang jenazah ke apa, betul tak? Murtad tu. Kubur pun tak kubur lain lah, betul tak? Boleh? Walaupun hakikatnya munafik ni lebih berat lagi. Berat. Allahu Akbar. Minta Allah Ta'ala, Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Ya Allah, jauhlah kami daripada nifaq. Allahu Akbar. Paling takut sekali. Sahabat-sahabat Nabi pun amat takut ni. Kita hari ni pun takut. Penyakit ni penyakit berat ni. Lebih berat daripada penyakit fizikal. Penyakit orang sakit tu sakit dah. Ni berat ni. Allah. Ni mati tak selamat Allah. Belakang depan cakap nak buat agama, belakang tak sih. Jangan. Yang keempat, kata ulama, hati yang berkudis, hati yang penyakit, marad. Marad penyakit. Bagi penyakit iaitu hati orang fasik, orang yang fasik, derhaka pada Allah, zalim. Ini orang berkudis. Waliyahzubillah jugalah kita daripada penyakit-penyakit ini. Wallahu alam. Habis itu dululah kita isyak. Saya minta maaf lah. Kita sambung kemudian. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allah fakinna fid din wa 'alimna ta'awwidna shiratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.